Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala Allahumma alimna mimma jahilna wa alimna mimma Allah Rabbi zidna ilman اللهم علمنا من هذه الملائكة ولكرمه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، آتني محبتك ومعرفتك والسلام. الحمد لله، شكرا لك الله سبحانه وتعالى. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat dan seterusnya dapat sama-sama kita menyambung perjalanan kita pada malam ini. Baiklah, pada minggu yang telah lalu kita menyebut tentang kisah seorang tukang berhala namanya Habibun Najjar, yang datanglah ia min aqsal Madinah, daripada pinggir bandar. Kemudian menyerulah kepada kaum supaya mereka itu mengikut akan sekalian rasul-rasul yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan memberitahu kepada sekalian mereka itu bahawasanya orang itu adalah seorang yang sebenar-benar mengajak kamu kepada jalan petunjuk dan jalan hidayah, dan tiada memintalah mereka itu akan kamu walaupun sedikit daripada mengupah. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkatalah ia, yakni Habibun Najjar, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allahu a'lam. Berkatalah ia, hai, diharap-harapkan kaumku mengetahui mereka itu dengan sebab diampun bagiku oleh Tuhanku, dan menjadi ia akan daku daripada orang yang mulia dalam surga, manakala sudah membunuh kafir itu, maka datanglah muka Allah Subhanahu Wa Taala di atas mereka itu dengan segera. Jadi baik, kisah yang minggu lalu menyebut kepada kita bahawasanya kaum tadi dia bunuh Habibun Najjar. Maka bila Habibun Najjar itu dibunuh, maka seolah-olahnya Habibun Najjar berkata pada kaum dia, kerana orang yang mati dibunuh ni dalam memperjuangkan agama Islam, hakikatnya bukan mati, dia tak mati, di sisi Allah tak mati. Bahkan dia bercakap, dia kata, oh, alangkah bagus jikalau kematian aku ni diketahui oleh kaumku. Bima ghafara li rabbi, dengan sebab mengampunglah li bagi aku ni oleh Tuhan aku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadilah aku ni daripada orang-orang yang mulia-mulia. Alangkah baiknya, seolah-olah kata gitulah,
Kalaulah kaum aku tadi dia tahu keadaan yang keberadaan aku sekarang ni, lagu mana tempat duduk, mungkinlah sekiranya kalau dia tahu, dia akan ikut ajakkan aku dulu. Jadi kisah menyebut apabila Habibun Najjar tadi mendakwah kepada kaumnya, menyeru kepada kaumnya, jadi kaum tu dia bunuh akan Habibun Najjar. Dan selepas itu datanglah kemurkaan Allah Ta'ala di atas mereka itu dengan segera. Lepas dia bunuh tu, Tuhan mari hatta selalu. Tuhan mari hatta mereka dia. Menyuruhlah Tuhan yang qahar. Qahar tu makna Tuhan yang gagah lah. Tuhan hak yang baik. Jadi bila mak mari nak atas bala bencana ni, dia tak bubuh nama Rahim. Dia tak bubuh nama Hadi, tak bubuh nama tu, dia bubuh nama Qahar. Qahar Jabbar. Qahar ni makna gagah, orang kuat. Menyuruhlah Tuhan yang bernama Qahar tadi. Dia menyuruh akan Sayyidina Jibril alaihi salam mengambil satu pintu papan negeri itu. Jadi negeri-negeri ni ada papan, ada pintu. Ambil pintu negeri itu dan digeraknya negeri serta bersuara yang amat kuat. Maksudnya seolah-olah kita kata masuk ikut dia negeri-negeri dulu ni, dia ada bab dia, ada pintu. Baru ni saya pergi di Yaman, saya pergi melawat Babul Yaman. Bandar Yaman tu dia ada bab, ada pintu dia, pintu kota. Pintu kota lah. Pintu kota negeri dia. Jadi menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril pergi. Pergi di pintu negeri itu tadi. Digeraknya serta suara yang amat kuat, maka mati semua kafir yang demikian itu. Jibril sana pergi tepi. Kalau kita baca di Gulung Bila tu, saya baca kitab berkenaan dengan keazaban dalam kubur. Dia kata malaikat hok sabit dengan nak azab manusia tu, dia pergi tu, hidung dia tu menapas tubik api. Tubik api. Cakap tu macam guruh. Cakap tu, dia tanya ahli kubur tu macam guruh yang mari. Ni Jibril sendiri, hak bapa sekali. Penghulu segala malaikat. Kejadiannya secara mana? Kejadian dia tu ada 12 sayap. Satu-satu sayap tu antara maghrib dan masyriq. Satu-satu sayap tu dah ada 12. Dah tuang so mana awak? Bergerak lagi wah. Woi, juga koh sekali tu kak. Mampu kerah ability. Jadi baik. Wa qala ta'ala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allahu a'lam. Dan tiada kami turunkan atas membinasakan kaum, yakni kaum Habibun Najjar itu. Bila tu? Tiada diturun akan kebinasaan kepada kaum tu. Kemudian daripada matinya, yakni selepas daripada matinya Habibun Najjar, dia kebunuh. Dia bunuh Habibun Najjar.
daripada memakai tentera dua langit, daripada segala malaikat, dengan membinasakan mereka itu. Allah Ta'ala hata tentera daripada dua langit, dan daripada isi-isi langit, yang ini daripada malaikat, mampu akan kaum tadi. Dan tiada kami menurunkan beberapa banyak malaikat, tiadalah azab membinasakan mereka itu, melainkan suara Jibril yang satu sahaja, satu kali sahaja. Orang lain turun, kepala turun, mereka marah-marah. Jadi orang lain pakat menyaksi, pakat tengok. Jibril kata, "Fuakmu duduk dia." "Fuakmu duduk dia, masa cara, biar aku cara seorang." Nah, Jibril kira, wai, bertepik sekali juga, habis mampu. Bertepik, satu tepik yang amat kuat. Kuat tu ni sebuah apa? Bukan kederak Jibril. Kuat tu ni sebuah telinga manusia dengar. Dia tak tahu Jibril bertepik setara mana. Habis reng dia kedok tak tahu. Dalam nyawa tu bi api dah. Nyawa tu bi api dah. Kalau lepas tu dah, kalau you tepik bakal mampu habis. Kalau bahasa hari ni, dia mari dah, wah, dia tepik juga. Habis ni orang cenderung habis patah pandang apa keluluk marah habis. Besar buat tu, bukan kecil. Ni kejadian Allah Ta'ala. Bukan kecil. Satu cerita saya saya suka nak sebut. Tak kala Nabi SAW pergi kepada Isra' dan Mi'raj, Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa tu?" Nabi tengok ada seorang dah dalam satu lembaga, dia duduk atas kursi. Dia duduk atas kursi, di tangannya ada surat, ada buku. Nah, Nabi tengok celah antara dua lutut dia tu dunia. Celah dua lutut dia tu dunia. Jadi segala makhluk sana, jin dan manusia tu duduk di celah-celah antara dua kening dia. Duduk tapak celah tu. Nabi tanya, "Ya Jibril, man haula?" Siapa dia tu Jibril? Kata Jibril alaihissalam, "Itulah mu nak kenal ya Muhammad, nama dia Izrail." Dia yang jom ambil nyawa. So mana Jadi Nabi tu padanlah Allah Ta'ala masuk ilmu hikmah tu kan. Sebelum nak naik tu, gunaan untuk tu lah, untuk nak kelih benda-benda gitu. Namun tidak boleh tak padang dengan saiz. Kita manusia ni memori kecil ya. Tak boleh nak baca. Kita kalau tengok pelik-pelik keselok gitu kan. Nabi dia boleh tengok, tahu nampak dia. Dan itu gambaran Jibril, gambaran Israel. Sehingga ditanyakan, dibuat persoalan dalam kitab Berkisah Tentang Mati, bagaimana cara Israel ambil nyawa? Dalam keadaan orang yang mati berlainan tepat. Berlainan tepat kan? Cenderung ada mati seorang, di Brunei 3 orang. Di Yugoslavia 2 orang dalam masa yang sama. Pelik apa dia? Pelik apa bagian dia? Tuhan boleh jadi dia nak buat lagu-lagu mana apa. Bekal bodoh. Lah ni jarang berlaku. Kalau dulu musim bari dah, musim bari. Bari ni musim macam bergolok. Musim yang bergolok ada bari. Orang dulu kan kudis. Tengok emang macam kita kudis. Kalau kita duduk saja tu bari mari.
Mula seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Teralik tengok bagi mari sekor-sekor kan. Ekor, 2 ekor, 2 hitam lah kudi kita tu, laku ban dia tu. Dia pun ambil jari, pok kita nyek dia. Kita tekan mampu habis. Bari tu. Tu ibu jari kita dengan bari. Dah Jibril tu Israel. Dah, seluruh manusia ni duduk sini. Dah celah 2 mata dia. Dia nak bagi dia tekan tadi. Tak? Buat pada kasur jari dia tu, dia ada lokang-lokang pula bak kelima tau. Orak-orak jari dia, hok tekan hok tempat hok nak mampu tu kena. Besar jari dia, besar dia bukan cenderai. Besar. Kan pelik apa kan kita mikir, mana sabar juga, muka dia besar. Dia boleh ambil. Dia rauk kali guh tu. Kalau nak ambil bukit cenderai, nak kalau nak kena, boleh. Tu ada istana apa sebut tu kan. Dia ambil, dia kaya lepong puyung. Jatuh di Sudan tu, jatuh tempat jatuh. Dia boleh buat. Dan muka dia besar. Jadi tak pelik lah Allah Subhanahu Wa Taala nak hantar kemurkaan dia satu kaum tu, mana Jibril mari bertepik, habis mati. Jadi kaum Habibun Najjar tadi mati dengan sekali tepik saja. Jadi kisah hak tadi, dan tiada kami menurunkan berapa banyak malaikat, tiadalah azab membinasakan mereka itu. Jadi hak lain tu pakat menyaksi belaka tengok, melainkan suara Jibril yang satu kali sahaja, maka tiba-tiba mati mereka itu jadi habu. Kuatan hak ni gegar ni, tepik Jibril tu menyelinap masuk dalam otak telinga, masuk dalam urat saraf apa semua, jadi segala gang-gang, segala urat-urat dok lekat ni. Tubuh kita nak kabur, dia cantuman daripada atom-atom. Cantuman daripada atom-atom ni jadi kita. Kalau ngaji sains lah. Nak tahu kan? Tu dia panggil apa benda ni, kalau ngaji tauhid dia panggil jauhar pirik. kita ni cantuman daripada jauhar pirik. Maksud jauhar pirik ni faham lagi? Jauhar pirik, satu jauhar, satu atom yang begitu halus sehingga tak boleh nak dibelah bagi, itu dia panggil jauhar pirik. Kalau sains dia panggil atom. Maka cantuman jauhar pirik tu jadi kita. Nak tahu kita ni jauhar pirik tak jauhar pirik? Kalau setelah mati seorang, apa benda ni? Cari alat molek manah apa serbu oven ke apa serbu, buat kering. Cuba buat kering. Buat kering tu kita buat tobek tu, kita ambil tukur, kita katok lama dia jadi habu gitu. Maksudnya kita ni cantuman daripada jauhar pirik. Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan, nak zahirkan kepada manusia dan menjadi pengajaran kepada kita semua, kita ni boleh jadi abu. Begitulah kaum yang menentang agama Islam, yang berdepan dengan Habibun Najjar. Sekali tepik Jibril itu mati, hancur, jadi debu, jadi abu. Hebat tak hebat mereka Tuhan. Yawi. Kita tak takut orang marah. Tuhan marah, kita tak takut. Tu nak khabar murka Tuhan. Padanglah dia Tuhan, dia murka siapa pekat tu.
Ya hasratan 'alal 'ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allahu alam. Ya hasratan 'alal 'ibad. Dia kata ya tu lapah seru dengan mana hai bersangat-sangat kerugianlah di atas sekalian hamba. Kau duduk atas dunia ni rugi sungguhlah. Nah, rugi dengan makna apa? Alal ibad ma ya'tihim mir rasulin. Nah, yakni apa-apa barang yang didatangkan kepada mereka itu, ma ya'tihim tu siapa dia? Nak bayan pada kata ma ya'tihim itu segala rasul Allah. Rugi sangatlah manusia ni jikalau didatangkan kepada mereka itu Rasul Allah. Nah, hamba mana? Kerugian atas hamba yang mendustakan segala Rasul Allah. Inilah waktumu. Nah, illa kanu biyastahzi'un, maka hadir engkau, tiada juga datang Rasul akan mereka itu daripada Rasul. Yakni maksudnya, yakni itu nak terjemah lagi, yakni tiada percaya mereka itu dengan dia, adalah mereka itu buat apa? Illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan adalah mereka itu menghina-hina dan mensenda-sendakan mereka itu. Dibawa datang kepada mereka perkabaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul, dan didatangkan kepada mereka Rasul-Rasul ni, melainkan yang ada pada diri mereka itu ada apa? Illa kanu bihi yastahzi'un, buat senda-senda, buat ejek-ejek, buat menganying-nganying. Nah, al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi pengajaran bagi umat kita pun gitu juga, sama lah. Buat mari perkabaran yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Rasul. Rasul mari hajar kita hukum syariatnya begini, kita hidup kena buat begini. Kita ada undang-undang, ada peraturan, dan ada hukum. Orang puan kena tutup aurat. Nah, orang lelaki aurat secara ni. Lepas tu ada hukum entah kita sembahyang, puasa, zakat, haji. Wabi walidaini ihsana, kedua ibu bapa kena buat baik, kena sambung silaturahim dan sebagainya lagi. Ada di antara manusia bila diceritakan benda gitu, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan dan kanu adalah mereka itu bihi ai bi akhbari rusul, dengan perkabaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu, yastahzi'u, buat menganying. Jadi orang ni nak jadi ke mana? Ya hasratah, alangkah kerugiannya, rugi sungguh. Buat menganying, buat menganying ke hukum Islam. Buat menganying kepada perintah-perintah Allah. Tuhan tak ada nak ambil faedah sikit habuk pun dengan manusia. Bukan dengan makna bila manusia tak mau turut Tuhan tu terjejah peringkat Tuhan. Tuhan duduk cara dia tu. Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam pun kau tinggi bakat dia di sisi Allah. Tak ada rugi apa pun. Hak rugi hak mana? Hak rugi hak tak mau turut dia. Hak rugi sungguh. Jadi kalau kita bincang bab rugi, kalau berkenaan dengan pitih, baru kita ngerti. Oh, rugi parok kawan. Kecong sebut harga. Rugi. Rugi menega. Sorok kalau kebuk kali. Tapi bila kita tak menyahut titah perintah Allah, kita tinggal apa yang Rasulullah ajar kita tak rasa rugi.
Bayang hak nampak di mata kita, hak mata lendai kita tu berasa rugi sangat. Jadi Tuhan kata, ya hasratan 'alal ibad. Hai kerugian sangatlah di atas sekalian hamba-hamba hak yang datang kepada mereka itu rasul, tak mendustakan mereka itu, dan tiada adalah daripada pendustaan mereka itu daripada istihza, yakni buat menganyi, buat main-main. Nah, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu khasara. Itu dia sebut dalam Quran, dalam surah Nuh, fastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wastaghshaw thiyabahum, mana kita kata kalau bahasa ni kau, mengangkat-ngangkatlah mereka itu akan kain mereka itu. Bila Nabi Nuh khabar kau dia tu kau habis jobeh panggil jelek ni ngosu kau kabeh kain. Wastaghshaw thiyabahum, kalau bahasa kita ni kat selak kain tu ke punggung. Aduh, habis lakong lah tu. Woi, tengok ni. Nah, selak kain puak punggung. Mana habis nganyi tu ada sebut dalam Quran tu. Nabi Nuh pergi berdakwah ke kaum dia, selak kain. Akak kain. Nah, wa asarru tu tunjuk gong. Wastakbaru istikbaru. Wastakbaru istikbaru tu mana metelah bahasa kita kau takabur. Macam-macam. Itu Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam, ar-Rasul alaihi mussalatu wassalam tu yang dikenakan di atas mereka itu. Kata macam-macam. Hari ni pelik apa? Kalau kita tengok dalam Facebook tu, kata Ketua Aziz tu anjing tua, dia kata. Anjing. Nah, ada satu grup tu ni, lu langsi lu mati, dia tulis tu. Dia rajin kata anjing tua. Dia kata anjing. Macam-macam dia kata. Tak pelik lah benda-benda gitu. Kenapa? Golongan-golongan yang seperti ini akan senantiasa ada sehingga hari kiamat. Sesek ngani dia panggil. Baik. Alangkah kerugiannya, Tuhan kata. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Allahu alam. Adakah tiada melihat? Siapa tu? Nah, alam yarau kam ahlakna qablahum. Adakah tiada melihat siapa? Hak Nabi khitab di sini, yakni kafir Mekah. Yang berkata-kata mereka itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada engkau itu rasul. Muhammad bukan rasul. Rasul merayaklah kita. Mu tak lebih daripada anak yatimnya. Mak tak ada, ayah tak ada. Duduk apa saudara? Weh, dia jelek. Orang menganyi lah. Beberapa banyak kami binasakan dahulu daripada mereka itu, daripada umat Nabi yang dahulu-dahulu mereka itu, kepada binasa mereka itu tiada kembali kepada dunia. Nah, apakah tiada ingat dan memikir kafir Mekah tu? Alam yarau kam ahlakna qablahum. Berapa banyak Tuhan kata? Ahlakna, telah kami punuh, kami membinasakan qablahum, ai kaum min qablikum, yakni kaum-kaum sebelum daripada kamu, wahai kafir Mekah. Kerana Nabi sebut di sini, oh kafir Mekah ni dia berniaga, dia berjalan, dia pergi satu daerah ke satu daerah, satu negeri, dia berjumpa tempat-tempat hak yang negeri hak kena tinggal. Negeri, satu negeri ada negeri saja, ada rumah saja, orang tak ada. Dia tengok, dia lalu. Masa dia pergi musafir ke Syam, dia pergi berniaga di mana-mana, dia tengok. Nah,
Dan dia tahu bahawa itu tepat satu kaum yang mendapat kemurkaan Allah, tak ada penghuni. Tepat Tuhan murka. Nah, kalau sempadan Jordan dengan Israel tu, dia ada laut mati tu kan, kemurkaan Allah tempat Nabi Lut. Nah, sehingga kan air laut tu, kalau kita turun dalam, kita tak boleh nyelah. Jadi timbul duduk jadi macam pelapung ni. Timbul betapa besarnya kemurkaan Allah. Gak sains kata tidak ada tarikan graviti dia ada. Gak sains ke mana dia lah. Dia panggil laut mati. Ikan pun tak boleh hidup. Tuhan ambil kaum tu akhir, kalau kata lu separuh langit Tuhan likut, jatuh mula. Tepat-tepat kemurkaan Allah. Kalau di Yaman tempat Abrahah dan sebagainya lagi, apa nama ni, telaga dia hak tempat hak dia buat Kaabah dia apa semua gitu gini tu ada. Jadi tempat orang-orang tahu sapah apa semua gitu. Tempat ke tempat apa ni, dia panggil Petra. Madain Saleh dan sebagainya lagi tu tempat-tempat hak yang mana Tuhan mampu. Wahai kafir Mekah, alam yaraukam ahlakna min qablihi. Apakah kamu tak tengok hak kami itulah peracu tu? Nah, mana tu? Minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Dengan mana dah mampu tu tak ada hidup seekor hamba. Bukan kata hak bisu-bisu, hak ayat hebat-hebat, hak lawan Tuhan, hak lawan Rasul tu mati bakit semula. La yarji'un. Nah, tak padang ngegong dia tu, tak padang. Siapa tain mampu bang tanah. Mampu bang tanah ni orang dalam ni lah. Dah, baik. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Allahu a'lam. Dan tiada juga tiap-tiap makhluk itu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina, melainkan berhimpun mereka itu pada kami. Di mana? Muhladaina, yakni di sisi kami, di dalam padang mauqif pada hari kiamat. Jadi ke semua-semua hak lawan Islam, hak menganyi ke Islam, hak lawan Nabi, hak lawan Rasul, hak yang menentang Islam daripada kafir musyrikin Mekah, kafir wasani, kafir majusi, kafir macam-macam segala kafir, Fir'aun, Namrud, apa semua. Kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Tuhan kata, aku nak panggil belakang ladaina, di sisi kami. Muhdharun, akan dihadir, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kat mana bisa? Kat mana nak gedebeh? Tak ada tukar langit seorang habuk. Mati belaka-laka dan dikembali. Warid daripada hadis. Warid warada, yang ini telah datang daripada hadis. Tiada juga seorang dari makhluk pada hari kiamat itu melainkan berkata-kata Tuhan baginya. Maksudnya ke semua makhluk tu Tuhan bercakap. Tiada antara keduanya. Yang ni Allah dan makhluk tu. Maka melihat hamba itu pada kanan dan kirinya, maka tiada dapat melihat ia hanya di hadapannya sahaja. Dia tak boleh, maksud tiada melihat kanan kiri, tak boleh nak paling, nak kuat, tak boleh. Maksud nak gelar kena, tak boleh. No, muhdharun, kena hadap lah kena. Melainkan hanya di hadapan saja. Daripada amal yang bagus atau yang jahat. Maknanya mu amal comel ke, mu amal hak tak baik, hak buruk ke, kau semua kena ngadap belaka. Muhdharun makna kena ngadap.
dan melihat ia api neraka di hadapannya bersangat-sangat bernyala-nyala. Jordang siapa pak kira lagi kan, dia sifat neraka ni, dia api dia naik berjolan. Duduk di padang mahsyar kenapa dah? Kita tengok Umar terbakar lah. Bakar kilang kacang tu nak pergi, kata apa benda api ni, nak main kau naik tu. Rupanya kilang terbakar. Neraka ni dah Tuhan wa hatta manusia tu pada mauqif. Nampak api Allah. Wah, nyala. Dah. Malaikat kalau dia hadap tu halakah api je lah. Hai, dah kat mana rasa hebat orang lawan Tuhan ni? Orang tak nak ikut Nabi, tak nak ikut Rasul, duduk atas muka dunia ni dekat mana? Hidup pun dah lama mana? Buat ke rumah tu dekat Seka. Dah. Tengok ngeli kepala umur 57 dah. Nah, tu tengok padang kena. Kalau kita suka gini budak apa dah kalau bahasa kita boleh buat dah. Kalau boleh buat hidup 1000 tahun masa ke padang dah. Nah, ni 57. 3 tahun lagi 60. Mana 60 totek 70. Baru ni bulan 1 ni bulan 9 dah. Kejap Oh ni hai. Anda nak sekolah apa sebab gitu gini gugak beli baju sekolah apa sekolah atau sekolah ni. Milang. Itu kalau ulang. Bulan 9. Jadi kabarnya bahawasanya umur dunia ni, umur kita ni sikat sangat. Padahal ke kita nak lawan Tuhan tu? Dengan azab neraka yang berkekalan duduk dalam api tu. Kita bakar punang kayu-kayu buruk tu berapa nak pergi cocok kosek bara tu sikit. Nyongok kalau panas. Panas. Tak boleh masuk dekat. Panas. Tu apa kali sepuh dah tu api tu. Sepuh maknanya sejuk lah. Api tu sejuk tu. Dah. Ada pagi saya baca kitab berkenaan dengan tarikh solah. Orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang ni dia bakit tu tak rata selalu mari. Mari rata selalu. Rata tu masuk ke tubuh tu baik ke mulut. Nah, dan dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang amat dahsyat. Dalam kitab tu sebut sekiranya rata tu jatuh atas muka dunia hari ni, nescaya hancur dunia. Kepanasan rata tu. Nah, kepanasan rata awak cocok dalam tubuh orang tak semayang tu waktu baik kok mulut. Kalau jatuh atas muka dunia ni, hancur dunia. Tu rata ambil dalam tu ni api tu sendiri. Sebab tu baca kita cek balik, padang tak kita duduk atas dunia ni kita nak lawan Tuhan. Padang tak kita duduk atas dunia ni kita nak menentang Allah, nak menentang Rasul. Tak mau ikut hukum Tuhan, tak mau ikut perintah Allah, tak mau ikut perintah Rasul. Padang tak. Pakai baju ketat, pakai seluar ketat, tak tudung aurat dengan pesoleknya, dengan belecunya, dengan eyeshadownya, dengan apa pergi di pejabat hari-hari. Padang tau. Benda kira hohe nak habis dah bulan 12, bulan 9 dah masuk tahun. Awak umur berapa umur? Umur tak mau buat rendah, nak buat tinggi.
Sebab itulah kalau kita pergi baca-baca sejarah kali pun, sifat orang buat rumah tempat tinggi ni orang takabur, orang sombong, orang gong. Duduk tinggi pada orang tak bukit tu. Sifat orang gong ni betul saya cerita. Sifat orang gong. Nah, sebab itulah Nabi kita dipilih supaya berpindah kepada satu tempat tanah rata. Tanah rata kan? Di mana? Dia panggil Ardun Nakhlah, bumi yang ada pokok tamar. Dah, tanah rata je. Tuan kata mudah lidah duduk sini, duduk Mekah. Ulama-ulama dia kaji. Dia kajian. Sebab apa orang Mekah ni kerah periuk? Tak nak terima Islam. Rupanya struktur tanah ni memain peranan bagi pertumbuhan tabiat manusia. Ulama kaji. Orang duduk tempat tanah kerah, orang duduk negeri bukit-bukit, orang duduk tempat gunung-gunung. Orang ni hati perut yang kerah. Tempat orang sombong, tempat orang takabur. Orang tu dakwah Nabi tidak diterima di Mekah. Nabi diberitakan supaya pergi tempat tanah rendah. Di mana? Di Madinah. Oh, di Madinah hatinya orang Madinah hati lembut. Sebab apa? Struktur tanah tu memain peranan di atas pertumbuhan manusia yang pijuk atas bumi tu. Ni cerita semua. Tak, bukan mereka nak suka-suka ni, kajian ulama. Perbezaan, beza ahli Madinah dengan ahli Mekah. Pasal tu dia buat kajian bahawa kalau orang duduk tempat tinggi-tinggi, tempat bukit-bukit, orang tu orang takabur. Pergi tengok di mana-mana Kuala Lumpur, di mana-mana Damansara High. High tu mana tempat tinggi ya. Orang kan duduk situ. Ada orang cayang macam kita? Tak ada. Pelik dia nak search je. WQV 1. Pelik kereta tu bayar berapa puluh ribu. Tak, satu akar, dua akar, satu akar, dua akar. Nombor je. Dah. Nak pergi rumah dia tu bunyi. Wow, bunyi. Kenapa? German Shepherd, anjingnya. Nama anjing tu German Shepherd. Nama anjingnya. Dah. Kat seluruh orang tu anjing. Wow. Apa orang gong-gong. Jadi baik. Balik pada waktu kita semula ni. Jadi kesemua mereka itu ladaina muhdharun, akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan dinyalakan di hadapannya, yakni neraka. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, kita habis sikit lagi. Dah. Maka pada itu waktu, maksudnya pada waktu itu, ditanyai atasnya daripada 5 perkara. Apa yang ditanya? Yang pertama ditanyai daripada apa jua diperbuat di dalam umurnya. Dah aku yang umur kamu, apa benda mu buat? Benda duk buat. Hari-hari tu kita memikir tu buat kenapa? Lah, kerja bagi kedai kopi. Ada kerja ni. Dah kopi. Ada. Duduk kopi tu. Tengok buah main dang. Rorak. Bapa haji buta darat apa semua tu gini. Habis pukul 10, pukul 11. Dah balik lagi. Air test tu. Tambah pula lagi. Air test balik pukul 12. Habis waktu gitu malam. Saya muda malam enjoy lah. Tubik lah. Tubik belaka. Bandar batu buruk, rasa bandar apa semua. Telefon stay. Mesej mau tu.
Menatang pekerjaan tahu. Mesej, cara mesej tu atas motosikal mesej lagi. Budak pun atas motosikal dah mesej. Kalau mesej tu gitu. Mesej atas motosikal. Nah, macam bisnes perkapalan. Nah. 60 kontainer, 70 kontainer sehari. Menatang apa ke mesej tak tahu. Tengok. Tam tu sika. Ganda dua orang suka ngilang. Habis masa gitu. Nak enjoy. Suka. Oh muda-muda. Ada pejabat dengan obat batuk lah, ada pejabat ngepek kuda lah, ais sabu dah sama macam-macam. Cuba kita tengok, bazir ada umur tu. Rugi ke tak? Habis gitu je. Atas dunia tu kehinaan dah. Ada kali nak suka, hari nak masang, hari nak marah. Suka molek tu layang tu. Suka. Makan nak cakap acang rezak tu. Rezak. Rezak. Dalam bak kelipur lah. Kalau bandar tu tatu tu kan orang sakut tatu tu curi. Tatu. Curi. Kapur Cina, kapur Tiong, orang kampung-kampung kain duk kain. Kain datang apa? Jumpa wayar macam ni. Wayar. Boleh serak ni, tarik ni. Ambil yang gemuk je wayar tu, ambil. Sipu ambil bola supik. Gitu lah hidup. Itulah Tuhan kata, ya hasratan alal ibad. Sangat rugi sangatlah. Lepas tu kita sipir-sipir. Rugi dah. Jadi kalau kita tak manfaat dah tak umur kita ni, Tuhan tanya dah, aku yang umur, kamu umur apa? Kedua ditanya daripada apa juga dibalakan dalam mudanya. Di belakang mudanya dah. Ditanyai apa juga. Nanti dia nak kira kejap. Di belakang, di dalam mudanya. Maksudnya dengan umur muda hak yang kamu ada, hak mari sebelum kamu tua tu, apa benda kamu buat? Orang muda gagal. Makan nasi boleh banyak, suka kuat. Orang muda. Orang yang kederak banyak. Lepas tu kalau kita tengok orang muda, kalau mari surat, Allah, kita nak akik tangan. Bukan makna orang tua tak boleh mari surat, boleh mari. Bermaknanya bersangat tahu rugi hak lek belakang tu, pagi dia muda tengok gagah tu. Mari dah surat tu, mari tua dah baru siapa atas surat atas masjid. Orang bang kau, orang cua nak kamak Allah Akbar, duk kira kain. Ketuk dah lagi dah. Orang ketuk dah lagi. Rasa macam dok lagi. Budak kata tu yang nampak basah, nampak kain basah. Tengok-tengok, kecil. Jadi getah tak ada dah. Filter napis tu. Gang dah apa lekat. Ketuk dengan kecil tu dia tukar. Dia minta maaf lah muka boleh. Gitu baru kita nak mari. Cari ilmu. Bukan kata-kata marah, kata orang mari, tidak. Itu bagus mari je lah. Tapi kalau kita umur gitu, alah kau ruginya muda dulu dong. No. Masih tu. Sedili. Dia muar tu.
Balik cerita budak-budak tu, oh dia muak kata anak muda begini, ni. Dia ayat budak-budak. Ni tau. Oh, main dengan anak muak dia kata pak mula kau dia kata malam-malam 2-3 duk kalah. Duk bangga dia buat joli dia buat maksiat. Jauh budak-budak ni. Nah, ni banyaklah kena tau. Oh, masing sedelili. Kalau kamu ala ke mana poping mana tu, hero ah. Nega kain batik nega apa tua baru nak. Jadi tuan tanya dah umur muda hak lepas mari buat benda. Sebab itulah kalau orang muda mari belajar orang muda dalam ibadah. Dan di antara sab'atun yudhillullah yaumal qiyamati yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim tu 7 orang yang orang yang mendapat lindungan aras bayang arah dari kiamat tu adalah seorang pemuda yang senantiasa hatinya bergantung ibadah kepada Allah. Hebat orang muda. Nah, baik. Kemudian tuan tanya lagi. Yang ketiga ditanya daripada apa juga jalan usaha. Kerja kamu duk kerja apa? Baru ni. Dia buat apa? Nah. Mu usaha apa benda? Rumah batu ke? Rumah teres, rumah semedi ke, rumah apa? Nah, yang molek sekalinya usaha di atas iman. Waktu paling lawa kan usaha. Lagu mana kita nak pisah kan? Iman kita jadi kuat. Ke mana kita nak pisah jadi takwa kita kepada Allah ni sampai tahap yang tinggi. Kemudian yang keempat ditanya apa juga daripada belanja hartanya. Harta banyak buat apa weh? Belanja ke tak di jalan Allah. Dan harta banyak tu taruh ke buat apa? Taruh ke harta. Taruh. Tanah bukit, alik patah pun ada. Tanah lok banyak lok. Dan rumah pitu banyak. Kereta banyak. Taruh harta banyak ni. Kemudian yang kelima, ditanyai juga daripada amal dan ibadah di dalam dunia. Lagu mana amal-amal ibadah atas dunia Dah. Hari ni banyak mana semayang 5 waktu tu. 5 waktu tu lah. Hak lain-lain ada. Orang panggil tak menikah. Kita kenal mula kat masa kita budak-budak. Macam makcik tua kita kena jumpa barang. Ada lagi makcik ni. Makcik tu jual apa? Jual sanggelugu. Jual sanggelugu, kunyit, kuah, serah. Gak batu daun kau tu. Daun kunyit, batu daun gaga. Tengok cek macam ni jual ni dah. Kau dah tua dah macam ni. Dia jual kunyit lagi. Nak kabang amu nak banding. Nah, dulu 5 waktu tu, dah 5 waktu. Dak tambah. Patutnya makcik tu dah ada kilang serbuk kunyit tau. Dah berniaga lama tau. Dia jual kunyit lama lah. Bukan kau, kilang apa? Kilang makcik su. Kilang benda apa? Kilang proses kunyit pun tahu tau. Atau apa lori tu sekali tu ambil kunyit serbuk kunyit. Ni dia jual kunyit tu. Dari mana muda apa ke tua. Lagu cerak je lagu tu kamu. Amal ibadat kita Duk main hak 5 waktu tu modal balik modal semua hari-hari kata kau ni ke balik modal esok balik modal pula balik modal semua baru sekali je lah lepas Untung tak kerja untung. Dan mana tanya cerdik ke bodoh orang berniaga tu? Kalau orang berniaga bodoh kita berhenti kata bodoh. Kita sendiri kata bodoh la ilaha illallah.
Dia kata dah hutang banyak, apa dia ambil? Tak mau hutang. Dah. Waktu orang panggil apa? Usikum wa iyalah. Aku peringatkan kamu dan aku ingat diri aku sendiri juga. Super. Dah. Lakuk kita dua buat orang kata takut sipit. Ustaz pun lebih kurang ni duduk. Tapi tak apalah kita duduk tahap tu. Dah. Watawasau bil haq. Watawasau bis sabri. Watawasau bil haq. Tukar semua kediang dulu. Mana tahu? Watawasau bil haqqi. Watawasau bis tawasau tu Pak. Dia berpesan-pesan lah. Jadi insya-Allah lah kita sambung semula deh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun wallahu a'lam.